Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Di dalam satu penulisannya di media sosial, mantan Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, sekali lagi menegur perbuatan seorang pempengaruh yang memuat naik kontennya semasa mengerjakan umrah. Dengan tajuk umrah adalah ibadah, bukan pelancongan kerohanian, Datuk Dr. Zulkifli menegaskan bahawa apabila seorang Muslim di hadapan Baitullah, dia sewajarnya fikirkan tentang doa, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan diri dengan ibadah dan bukan sibuk memikirkan peluang untuk mencipta konten. Dalam era digital dan media sosial hari ini, lahir satu golongan yang dikenali sebagai pempengaruh atau influencer. Pempengaruh menggunakan kuasa yang tidak pernah terjadi sebelum ini ke atas masyarakat, membentuk arah pemikiran, tingkah laku pengguna dan juga norma harian. Tidak dinafikan, ramai pempengaruh menawarkan kandungan dan pandangan yang bernilai. Pengaruh meluas yang dipegang sesetengah mereka ini selalunya membawa akibat negatif kepada masyarakat pada umumnya. Daripada menunjukkan gaya hidup yang tidak realistik hingga kepada mempromosikan materialisme, hedonisme dan liberalisme, pempengaruh boleh memberi kesan negatif kepada nilai dan tingkah laku masyarakat. Salah satu kesan negatif yang paling ketara daripada pengaruh ialah promosi standard kecantikan yang tidak realistik. Dengan imej yang dipilih susun dengan teliti dan penampilan yang sempurna, pempengaruh sering memaparkan versi ideal diri mereka yang tidak boleh dicapai oleh orang biasa. Budaya ini termasuk menggayakan pakaian yang terlalu terdedah atau terlampau pelik dari sudut fashion setempat. Seseorang yang berpakaian pelik atau berlebih-lebihan dalam berpakaian boleh menimbulkan rasa angkuh dan bangga diri. Rasulullah SAW melarang kita daripada memakai pakaian yang niat semata-mata untuk meraih kemasyhuran. Ini berdasarkan hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Pakaian syuhrah ialah pakaian kemasyhuran untuk tujuan dikenali dalam kalangan manusia. Sama ada pakaian tersebut bernilai dan mahal harganya sehingga orang yang memakainya tampak gah dengan dunia dan perhiasannya, lalu menimbulkan rasa keangkuhan dan bermegah-megah terhadap manusia lain. Begitu juga seseorang yang mengenakan pakaian yang buruk agar dirinya kelihatan kewarakan serta zuhudnya dan boleh menimbulkan sifat riak. Oleh itu, larangan hadis tersebut terhadap apa-apa pakaian pelik dan ganjil, sama ada mahal atau murah, namun ia boleh menarik perhatian manusia hingga timbul rasa angkuh pada diri pemakai. Selain mengenakan imej atau tingkah laku yang pelik supaya menjadi viral, sesetengah pempengaruh memupuk budaya penggunaan yang berlebihan dan pembaziran. Melalui kandungan yang ditaja dan disokong produk, pempengaruh menggalakkan pengikut membeli produk yang mungkin tidak mereka perlukan, menyumbang kepada penggunaan berlebihan dan meninggalkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pembelian produk yang tidak perlu atau berlebihan bukan hanya dilarang agama, tetapi juga menjurus kepada pengurusan kewangan peribadi yang tidak bertanggungjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang bermaksud, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Tidak kiralah sama ada pembaziran itu melibatkan makanan, duit, tenaga, amalan ataupun kesihatan tubuh badan. Apa yang dibazirkan itu
mempunyai bahagian untuk orang lain yang boleh diinfakkan dan dimanfaatkan bagi memperolehi ganjaran pahala serta menguatkan sistem sokongan masyarakat. Melatih diri agar tidak melakukan pembaziran dan melampaui batas merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam. Seorang pempengaruh atau influencer tidak dapat menafikan bahawa tujuan utama mereka menggarap konten di media sosial adalah untuk mencari keuntungan. Sama ada keuntungan yang diperoleh dari pengiklanan, produk-produk pempengaruh itu sendiri atau kerjasama dengan pengeluar produk tertentu untuk mempromosikan produknya. Namun sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk mengharungi hidup berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kira dalam ibadah, kehidupan harian, matlamat hidup maupun kerjaya atau perniagaan. Tetapi media sosial telah melahirkan satu penyakit baru di mana pempengaruh jatuh cinta dengan keinginan untuk menjadi terkenal. Cinta terhadap keinginan menjadi famous ini memaksa mereka untuk berburu-buru demi mencipta konten hingga tidak mengambil kira halal haram. Malah ada pempengaruh yang bertujuan untuk dikecam supaya namanya sering disebut dan diingat oleh masyarakat umum. Hingga perkara ibadah yang sepatutnya melahirkan perasaan tawaduk dan keinsafan dijadikan sebagai konten semata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Mahmud ibn Labid yang bermaksud, perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, itulah riak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat kelak, pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia, dan lihatlah, adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Kesimpulannya, kita semua tetap akan meninggalkan dunia ini dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ajal setiap hambanya. Setiap siaran atau konten kita di media sosial mungkin akan kekal selama bertahun-tahun selepas kita meninggal dunia. Ianya adalah pilihan buat pempengaruh dan juga kita semua untuk sama ada meninggalkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain atau meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Walau apapun, ia akan menjadi warisan yang menentukan sama ada kita akan terus diberi ganjaran atau dihukum berdasarkan apa yang kita tinggalkan. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.